Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, tetamu Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat sama-sama bertemu secara maya dalam siri Tazkirah Ramadan Persatuan Ulama Malaysia yang dipancarkan melalui YouTube Muslim Scholar Malaysia, Persatuan Ulama Malaysia. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan yang begitu banyak dalam kehidupan kita. Masya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan khasnya kita dapat masuk ke bulan Ramadan ini, nikmat yang cukup besar sebenarnya. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab dalam bulan inilah kita berpeluang untuk kita nak menambahkan amal kita sebanyak-banyaknya. Disebabkan apa? Disebabkan betapa bergandanya amal dalam bulan ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada hari ini sebagai salah satu daripada hari-hari yang mana dipancarkan tazkirah daripada Persatuan Ulama Malaysia lah, maka hari ini sampai giliran saya yang akan menyampaikan sedikit dengan tajuk Cinta Ramadan. Tuan-tuan, alhamdulillah kita masuk Ramadan pada kali ini. Bulan yang sangat kita tunggu, bulan yang sangat kita rindu, dan kita telah pun masuk pada kali ini. Alhamdulillah. Tentu lagi tuan-tuan dan puan-puan di luar Ramadan, sebelum kita masuk Ramadan, kita sudah pun teringat-ingat amal-amal yang pernah kita buat pada Ramadan yang lalu. Kita teringat itu, insya-Allah itulah tuan-tuan, mudah-mudahan itulah tanda rindu kita, cinta kita kepada Ramadan. Cinta apa? Cinta kepada kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan. Walaupun bulan Ramadan ini kita masuk, kita berpuasa dengan laparnya, dahaganya, dengan letihnya cukup semua, tetapi tetap juga apabila kita telah meninggalkan Ramadan, kita akan rindu kepada Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi apabila kita dapat merasakan betapa amal kita cukup sedikit, mungkin kita dapat rasakan mungkin amal kita, masya-Allah, pahalanya banyak manalah agaknya, dan kita rindu untuk masuk dalam satu ruang yang mana amal kita mungkin macam biasa atau lebih sikit, tetapi pahalanya yang kita harapkan begitu berganda. Maka inilah bulannya, tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun mubarak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang menyebabkan kita sayang dengan Ramadan ini? Walaupun mungkin kita dah masuk bulan Ramadan dah seminggu lebih ni, kita rasa macam ada kurang amal kita, ada kurang daripada puasa kita. Nak kejar balik supaya solat kita tu full time, ikut time, penuh berjemaah, tak dapat juga nampaknya. Tetapi sebenarnya sayang dan rindu kita kepada Ramadan itu tetap ada sebenarnya. Tentu ada perkara yang menjadikan kita sayang dengan Ramadan. Yang pertama, mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebab kita faham. Yang pertamanya sebab kita faham satu perkara yang ada dalam bulan Ramadan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ialah betapa bulan ini, tuan-tuan dan puan-puan, bulan keampunan, masya-Allah. Dalam sebuah hadis an Abi Hurairah, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih.
Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini satu hadis yang cukup memberikan satu gambaran betapa bulan Ramadan betul-betul syahrul maghfirah, bulan keampunan. Nabi sebut apa dalam hadis ni? Nabi kata sesiapa yang menunaikan puasa Ramadan dengan penuh imanan, dengan penuh keimanan kepada Allah dan Rasulnya, membenarkan segala syariat Allah Subhanahu wa taala, membenarkan kewajipan menunaikan ketaatan-ketaatan termasuklah puasa ni, wahtisaban pula, dan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala tu ihtisaban ni, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Masya-Allah. Kita ni tuan-tuan manusia biasa, tentu banyak masa yang kita bermuhasabah tentang diri kita. Ya Allah, banyaknya dosa aku. Entah macam manalah nak terampun dosa-dosa kita yang banyak ni. Dosa kecil kita buat, dosa besar kita buat. Allahu Rabbi. Dan kita macam kan tak berhenti daripada dosa yang kita buat. Bahkan dosa yang sama kita berulang, tuan-tuan dan puan-puan. Dan bila Nabi sebut dalam hadis ni sebegini, diampunkan dosa-dosa kita yang lepas. Masya Allah, ini yang kita nak harapkan. Kita ni tuan-tuan, kita harapkan bila kita mati, seboleh-bolehnya kita tak nak dah bawa beban dosa lagi dah. Walaupun kita tahu kita manusia biasa yang mudah sangat nak buat maksiat dan dosa, tetapi tetap juga kita mengharapkan untuk kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti tidak ada lagi dosa yang kita tanggung. Sebab itu kita amat mengharapkan bahawa Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Inilah peluang yang Allah beri kepada kita, tuan-tuan. Maka peluang kita berada dalam bulan Ramadan telah pun tiba. Maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpuasalah dengan penuh iman dan juga penuh dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan dia akan menjadikan kita ini terampun dosa-dosa kita yang lalu. Sebuah hadis yang lain yang hampir sama menyebutkan tentang terampunnya dosa-dosa kita yang lalu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahun idza ijtanabal kaba'ir. Hadis rawahu Muslim daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sungguhnya sembahyang yang 5 waktu itu dan antara Jumaat ke Jumaat dan di antara Ramadan ke Ramadan menghapuskan dosa-dosa di antaranya. Di antara Ramadan ke Ramadan itu terhapus dosa. Di antara Jumaat ke Jumaat itu terhapus dosa. Di antara solat ke solat itu terhapus dosa. Apabila amal-amal ini, solat, sembahyang Jumaat dan juga puasa Ramadan itu kita laksanakan dengan sebaiknya, maka terhapus dosa-dosa. Jadi bergabung di antara dua buah hadis yang kita bacakan pada petang ini, maka kita boleh lihat kat situ adanya beberapa syarat keampunan dalam bulan Ramadan ini yang digariskan, yang kita boleh buat kesimpulan daripada dua buah hadis ini. Yang pertama sekali, mesti adanya rasa keimanan dan tasdik kepada Allah, kepada Rasul dan kepada syariat yang dibawa kepada kita. Yang kedua, kita mengharapkan ihtisaban. Syarat yang kedua keampunan dalam bulan Ramadan ialah kita ada keikhlasan dalam ibadah kita dan juga kita tidak adalah dalam hati ini rasa benci kepada amalan puasa ni. Kalaulah puasanya rasa apalah puasa ni, kan, rasa dalam hati itu rasa banyak tersiksa sangat, ya, penat sangat tu, rasa macam terdetik, kenapalah puasa ni macam ini, kan, ya. Jadi kena baikilah kita punya dialog kita tu dalam hati tu, kat situ kena baiki. Biarlah kita ni puasa tu dengan penuh
pengharapan, penat, haus, dahaga memang pasti, tetapi betulkan niat kita bahawa kita nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, syarat untuk kita mendapat keampunan di dalam Ramadan, supaya dapat keampunan pada dosa-dosa kita yang lalu, ialah tidak melakukan dosa-dosa besar. Lagi-lagi bulan Ramadan pula yang mulia, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Maka jangan sampai kita terjebak melakukan dosa besar dalam bulan Ramadan. Mungkin kadang-kadang dosa-dosa besar membunuh, berzina, ya. Kita tak buatlah, minta jauh. Ya, tapi kadang-kadang ada juga dosa-dosa yang kita tak perasan. Kita derhaka kepada ibu bapa contoh. Mungkin kadang-kadang dosa besar yang datang daripada lidah kita yang kita tak perasan, na'udzubillah. Yang ini yang kadang-kadang kita kena perhati, yang kita kena bermuhasabah. Ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis yang lain, ada disebutkan satu masa Nabi naik ke mimbar. Bila naik ke mimbar ini, Nabi sebut amin, amin, amin. 3 kali Nabi sebut. Dan ditanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, kau naik mimbar, kau sebut amin, amin, amin. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Nabi pun menyebutkan bahawa Jibril telah datang kepada aku dan dia telah membacakan man adraka Ramadan, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nara wa ab'adahu Allah. Sesiapa yang bertemu dengan Ramadan tetapi tidak mendapat keampunan dalam bulan Ramadan ini, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka dan Allah menjauh daripada dia. Na'udzubillah min zalik. Sebab jadi ini satu doa yang kalau kena kepada kita beratlah tuan-tuan. Ya. Dan malaikat Jibril minta Nabi suruh sebut amin pula tu. Amin, amin, amin. Sebab itulah Nabi kata aku sebut amin, amin, amin tu. Allahu Akbar. Bimbang kalau kita masuk Ramadan kali ini tak dapat keampunan ni, patut ada rasa bimbang dalam hati kita tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu puasa kita ni kena pastikan puasa kita puasa yang terbaik. Dan jangan lupa untuk dalam bulan Ramadan ni mohonlah ampun sebanyak-banyaknya. Doa yang sangat maksur diajar kepada kita untuk kita amalkan dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, ampunkanlah aku ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. Ini kita baca setiap malam dan bacalah setiap kali kita lepas sembahyang baca tuan-tuan. Ya, baca doa ini. Doa minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tuan-tuan, apa lagi yang kita harapkan? Melainkan keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang paling penting dalam hidup kita tuan-tuan. Keampunan. Supaya kita bertemu dengan Allah, kita tak bawa lagi dosa-dosa kita. Itu perkara yang pertama yang mungkin saya boleh sebut. Apa yang menyebabkan kita sayang dengan Ramadan? Sebab kebaikannya memberikan keampunan kepada kita. Allah beri keampunan kepada kita dalam bulan ini yang kita sebutkan sebagai Syahrul Maghfirah. Dan yang kedua mungkin saya boleh kongsikan dengan tuan-tuan yang menyebabkan kita sayang dan rindu dengan bulan Ramadan ialah apabila kita mengenangkan mungkin amal kita, Masya Allah, amal kita yang baik ni banyak ke? Kita pun tak pasti tuan-tuan. Pahala yang nak jadi pemberat ke akhirat nanti ni di mizan Allah Subhanahu Wa Taala ni, cukup ke pahala kita? Jadi bulan Ramadan ni tuan-tuan, Nabi janjikan pahalanya berganda. Jadi kita kena ambil peluang sungguh-sungguh. Sebab tu salafus soleh bagi cadangan dan diajarkan kepada kita bulan Ramadan ini, sedekahnya kena banyak, solat-solat sunatnya kena banyak, baca Qurannya kena banyak, zikirnya kena banyak, selawatnya kena banyak dalam bulan Ramadan ni. Sebab pahalanya berganda dalam bulan ni. Ini sesuai dengan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla, kullu amal ibni Adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nabi SAW telah bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman. Bila sebut Allah berfirman, maknanya hadis ini adalah hadis qudsi.
sungguhnya setiap amal anak Adam itu lahu untuk dia, kecuali puasa. Wa ana ajzi bihi, maka fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sungguhnya puasa itu untuk aku dan akulah yang memberikan ganjaran kepada puasa tersebut. Maka Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan pandangan ulama berkaitan dengan fa innahu li wa ana ajzi bihi ini. Pandangan ulama nak menguraikan perkataan ini begitu banyak. Antaranya mereka menyebutkan bahawa fa innahu li ni, puasa itu untuk aku, ialah disebabkan oleh amalan puasa itu tidak ada ruang masuknya riak dalam puasa ini. Sebab apa? Sebab berbanding dengan amal-amal yang lain, kita melakukan. Bila kita melakukan amal tersebut, maka dia berbeza dengan puasa yang dia bukannya ada amal, ada sesuatu yang kita buat untuk nak menunjukkan perbuatan puasa tu. Bahkan puasa itu adalah hanya semata-mata meninggalkan perkara yang membatalkan puasa sahaja. Dia meninggalkan, berbeza dengan amal yang lain, membuat. Kan? Jadi kalau buat, dia bolehlah nak tunjuk kat orang. Tapi kalau meninggal, maknanya dengan maksud yang lain ialah tak buat apa-apa. Apa nak ditunjuk kat orang? Tak. Maka ini pandangan yang pertama mengatakan bahawa puasa adalah satu amal yang tidak ada ruang untuk masuk riak. Maka sebab itulah Allah kata fa innahu li. Puasa itu betul-betul untuk aku. Pandangan yang kedua pula, ada yang mengatakan bahawa apabila Allah menyebutkan fa innahu li, puasa itu untuk aku, memberi maksud hanya akulah yang tahu pahala puasa tu. Ini pandangan yang kedua, mengatakan macam tu. Dan aku sajalah yang tahu betapa banyaknya gandaan pahala untuk orang yang berpuasa. Dan ini disesuaikan dengan satu ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya senyalah digandakan, dibalasi pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa ada perhitungan, tanpa hisap. Berganda Allah boleh bagi untuk orang yang bersabar. Maka ulama menyebutkan bahawa dimaksudkan orang bersabar ni merujuk juga kepada orang yang berpuasa. Sebab kita kena tahan, sabar dalam puasa ni punyalah banyak kita kena sabar. Sabar daripada nak makan, nak minum, dan juga banyaklah perkara-perkara lain yang kita tahan. Itu yang kedua. Yang ketiganya, apabila Allah sebutkan fa innahu li, sungguhnya puasa itu untuk aku, Imam Ibn Hajar mengatakan bahawa ada juga yang mengatakan di kalangan ulama bahawa puasa itu ialah ahabbul ibadat ilallah, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pandangan ulama lah. Bahkan ada juga yang mengatakan apabila Allah mengatakan fa innahu li lam ya, untuk aku, untuk aku. Jadi kat sini ni ulama mengatakan kat situ dia Allah mengidafatkan puasa tu kepada Allah terus, kan. Bila direct idafat macam tu maka dia menunjukkan kemuliaan. Seperti mana disebutkan bahawa Kaabah itu sebagai Baitullah, kan. Baitu Allah, disandarkan baitu itu kepada Allah, maka menunjukkan kemuliaan Baitullah tu. Maka begitu juga anak ajzi fa innahu li, kan, maka dia seolah-olah disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala amal puasa ni. Ini beberapa pandangan ulama lah untuk nak menunjukkan kedudukan puasa itu. Itu pertama kedudukan dia, yang kedua dia kat situ berganda amal dalam kita berpuasa ni. Sampai Allah kata, macam sebagian ulama sebut tadi, hanya aku sajalah yang tahu. Seolah-olahnya Allah kata, aku ajalah yang tahu gandaan pahala untuk orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan ini. Begitu juga dalam sebuah hadis yang lain, nak menunjukkan betapa pahala dalam bulan Ramadan ini berganda. Hadis daripada Salman radhiyallahu taala anhu, man tatawwa'a fihi bi khaslatin min khisalil khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah, wa man adda fihi faridatan kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwah. Sesiapa yang melakukan perkara sunat
dalam bulan ini, bulan Ramadan, maka seolah-olahnya dia melaksanakan amal fardu dalam bulan yang lain, dan sesiapa yang melaksanakan amal fardu dalam bulan Ramadan, maka seolah-olahnya dia maka pahalanya adalah seperti dia melaksanakan 70 kali ganda, 70 kali amal fardu itu pada bulan selain Ramadan. Jadi masya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dua perkara yang saya kongsikan dengan tuan-tuan saya rasa memadai untuk menjadikan kita sayang dan cinta dan rindu kita dengan Ramadan. Maka kita bila dah berjumpa dengan Ramadan ini, maka kita betul-betul kita laksanakan dan kita grab lah kebaikan-kebaikannya. Pertama tadi, terhapusnya dosa-dosa kita, diberikan keampunan. Yang kedua, betapa pahala dalam bulan ini digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian saya dengan tuan-tuan yang akan menambahkan sayang dan cinta kita kepada Ramadan, bukanlah untuk kita menjadi hamba Ramadan pun, tetapi untuk kita mengejar kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul dalam bulan ini. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadaniyin. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.